Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Atira Nurul Aini binti Abdul Hakim dari kelas Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tajuk Peranan dan Pemikiran Dua Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu sewajarnya dijadikan medium utama dalam pembentukan masyarakat yang ideal di negara ini. Bahasa Melayu yang digunakan dalam bidang tertentu memainkan peranan yang penting sama ada bahasa itu akan terus berkembang atau terus pudar di telan zaman. Para tokoh telah mempergiatkan usaha mereka dalam memastikan bahasa Melayu ini terus dipandang tinggi dan gah di mata dunia. Berikut merupakan dua tokoh yang dipilih iaitu Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar. Berikut merupakan latar belakang Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian yang lahir pada 20 Oktober 1953 di Pontian, Johor dan dibesarkan di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Kemudian, pada tahun 1977, beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda Persatuan Kepujian serta Diploma Pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau beralih daripada bidang perguruan apabila dilantik menjadi editor dan kemudiannya ketua editor di Far Eastern Publishers International pada tahun 1977. Pada tahun 1984, beliau memperoleh ijazah Sarjana Sastera dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya dan seterusnya memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa dari universiti yang sama. Beliau berpengalaman luas dalam bidang akademik dan pentadbiran, antaranya sebagai profesor bahasa di Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi akademik iaitu Kerusi Pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing Foreign Studies sebanyak 2 kali dan kursi Za'ba Universiti Pendidikan Sultan Idris serta pengarah institut dan ketua pengarah agensi kerajaan. Seterusnya, peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pada tahun 1978, beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka dan kemudiannya dinaikkan pangkat sehingga pegawai penyelidik kanan bahasa. Profesor Dr. Awang juga menyandang pelbagai jawatan termasuklah pegawai penyelidik bahasa, merangkap editor jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka, kemudian menjadi pegawai penyelidik kanan bahasa. Selain itu, beliau juga pernah menjadi seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia atau kini yang lebih dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia. Profesor Dr. Awang juga menyandang jawatan sebagai pensyarah dan penolong profesor di Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta jawatan pensyarah kanan di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Akhir sekali, beliau pernah memegang jawatan sebagai Profesor Madya di Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, berikut merupakan pemikiran Profesor Dr. Awang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menjadikan bahasa Melayu sebagai medium untuk perbincangan ilmiah serta menguatkan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga mengadakan ujian kecekapan bahasa Melayu UKBM yang bertujuan untuk menganalisis sejauh manakah rakyat Malaysia cekap menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, beliau juga
jadikan Jatanegara sebagai lambang kekuatan bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bukti kepatuhan terhadap undang-undang. Tokoh yang seterusnya ialah Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar yang lahir pada 5 Mac 1940 di Citra, yang lahir dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah, kemudian beliau meneruskan pengajiannya di Universitas Indonesia dan memperolehi sarjana muda serta sarjana sastra. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian hingga mendapat ijazah kedoktoran dari University of London dalam bidang General Linguistik. Selain itu, pada tahun 2000, Profesor Dr. Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Selain itu, beliau pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta Timbalan Naib Chancellor di Universiti Malaya. Antara peranan Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968 dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beliau menerbitkan lebih daripada 30 buah karya tentang bahasa Melayu. Seterusnya ialah pemikiran Dr. Asmah Haji Omar tentang Nahu dan tata bahasa. Dr. Asmah Haji Omar dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zabah tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan, huruf sebagai lambang bunyi dan hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Dr. Asmah Haji Omar juga merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan Nahu struktural. Sebagai contoh, melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1982 dan Nahu Kemaskini pada tahun 2008. Selain itu, huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan Nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Menurut Dr. Asmah Haji Omar lagi, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Seterusnya ialah pemikiran beliau dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Dr. Asmah Haji Omar menyatakan pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Selain itu, Dr. Asmah Haji Omar juga mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Seterusnya ialah banding beza antara peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya ialah perbandingan peranan antara dua tokoh. Persamaan antara mereka ialah Dr. Awang Sarian dan Dr. Asmah memiliki berpuluh-puluh karya dalam bahasa Melayu untuk menyebar luas ilmu tentang bahasa Melayu. Selain itu, mereka menyandang pelbagai jawatan di universiti dan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka
dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, mereka juga melakukan pelbagai inisiatif untuk memperjuangkan bahasa Melayu. Perbezaan antara Dr. Awang Sarian dan Dr. Asmah Haji Omar pula, Dr. Awang Sarian seorang penggiat aktif sastera dan menjalankan tanggungjawab dalam menyeru generasi muda agar aktif dalam bidang penulisan serta berperanan dalam mengembangkan dan melakukan perubahan kepada bahasa Melayu. Dr. Asmah Haji Omar pula memperkembangkan bahasa Melayu melalui pelibatan agensi dan jawatan kuasa serta membuat kajian terhadap manuskrip lama dan karya agung bahasa Melayu. Seterusnya, perbandingan pemikiran antara dua tokoh iaitu Dr. Awang Sarian dan Dr. Asmah Haji Omar. Persamaan antara mereka ialah Dr. Awang Sarian dan Dr. Asmah Haji Omar menjadikan bahasa Melayu sebagai medium untuk menyampaikan ilmu tentang bahasa. Mereka juga lebih memfokuskan kepada karya sastera untuk menyampaikan ilmu tentang bahasa dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Perbezaan antara mereka pula, Dr. Awang Sarian menyumbang pemikirannya dari aspek taraf dan mutu serta bersifat konstruktif, iaitu setiap kritikan disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Dr. Asmah Haji Omar pula menyumbang pemikirannya dari pelbagai aspek tentang bahasa Melayu, termasuklah tentang susur galur sejarah bahasa Melayu, tentang nahu dan tata bahasa, serta tentang wacana. Kesimpulannya, memartabatkan bahasa Melayu merupakan suatu proses pembinaan bahasa yang dijalankan secara berterusan. Pembinaan bahasa dimaksudkan sebagai usaha ke arah memantapkan bahasa Melayu dari sudut sistemnya iaitu sistem ejaan, sebutan, tata bahasa dan sebagainya. Awang Sarian 2006 menyatakan bahawa usaha-usaha perlu dilakukan oleh pemerintah negara agar lebih proaktif dalam memartabatkan bahasa Melayu jika ingin melihat bahasa Melayu itu terus berkembang maju dan seterusnya menjadi bahasa ilmu. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.